bukan, ianya hanyalah dititipkan ataupun diletakkan sementara kepada kita untuk kita tunaikan kewajipan kita dalam membayar zakat harta kita. Harta sebagai perhiasan hidup manusia, ini biasalah. Ini menurut pandangan Islam. Ya, menurut pandangan Islam, manusia memiliki kecenderungan yang kuat untuk memiliki. Ya, saya yakin dan percaya kita semua ingin kaya. Ya, tidak ada yang ingin hidup miskin. Ya, kalau saya tanya satu-satu, semua mau kaya. Dan itu merupakan kecenderungan kita. Ya, kita tidak boleh menutup. Ya, karena ini memang telah ditiupkan di dalam roh kita. Manusia memiliki kecenderungan yang kuat untuk menguasai dan menikmati harta. Ya. Namun begitu, perlu kita sadari bahawa harta yang dimiliki hanyalah merupakan perhiasan selama ia hidup di dunia. Nah, jadi harta ini hanya sebatas di dunia. Bila mana kita telah meninggal dunia, maka tidak ada lagi kita bawa harta itu. Saya tak tahulah kalau ada di antara kita yang bawa, contohlah dia punya harta karun kan, harta dia di rumah dia, rumah mewah, jet dia. Saya tanya dululah tuan-tuan dan puan-puan, apakah harta itu kita bawa mati? Tidak. Tidak kan? Okey. Bila mana harta itu tidak kita bawa mati, jadi apa yang perlu kita sombongkan? Terkadang kita bila mana kita memiliki kekayaan ini, kita sombong. Kita sombong dan kita lupa diri. Sedangkan dinyatakan dalam Al-Quran, saya nyatakan tadi, di dalam harta kita itu ada hak orang lain yang perlu kita sempurnakan. Ya. Harta sebagai ujian keimanan. Di sinilah kita diuji. Ya. Kalau kita lihat, kita benar-benar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki itu, tuan-tuan dan puan-puan, adalah sebatas ujian keimanan. Sejauh mana kita ingin ataupun sejauh mana kita mampu untuk melaksanakan tugas dan kewajipan kita, melaksanakan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mana dinyatakan di sini dalam surah Al-Anfal ayat 28 ini dikemukakan bahawa sesungguhnya harta dan anak-anak adalah suatu cubaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ayatnya berbunyi wa alamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa annallaha 'indahu ajran 'azima. Ya, itu seperti yang dinyatakan. Ya. Jadi kalau kita meletakkan harta ini sebagai bekal ibadah kita, bagaimana harta yang banyak tadi itu, ya, tetapi tidaklah secara fizikalnya kita akan bawa ke mati, tetapi bila mana kita memanfaatkan harta yang kita miliki itu untuk kita sebagai bekal ibadah, ya tuan-tuan, bila mana kita melaksanakan ataupun amanah yang diberikan, dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita jadikan sebagai bekal ibadah kita di kemudian hari. Ya, persiapan kita untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila mana kita melaksanakan, ya, karena zakat ini tidak hanya hablum minallah tetapi juga hablum minan nas. Ya. Zakat ini seperti yang kita ketahui bahwasanya kita punya bagaimana kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita punya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu melebihi daripada segalanya. Ya. Bila mana kita kasih sayang kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu, kita tidak melihat sudah harta dunia ini. Karena kita tahu bahwasanya harta yang kita miliki itu adalah milik Allah. Ya, dan hanya dititipkan melalui kita sahaja, disimpan atau diamanahkan melalui kita. Jadi bagaimana kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala? Di sini kita diajak, ya. Yang mana dalam surah At-Taubah ayat 41 dan 60 serta surah Ali Imran ayat 133 hingga 134 ada dinyatakan bagaimana zakat ini atau infak, sedekah, ya, akan mampu untuk menjadi bekal kita di kemudian hari. Ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya,
sebelum kita kita kena faham dulu. Kerana banyak di antara masyarakat kita di luar sana, masyarakat Islam ataupun lebih-lebih lagi kita sebagai saudara baru, kita mungkin kurang memahami berkaitan tentang apa beza zakat dengan sedekah. Ya, zakat dengan sedekah biasa. Kalau zakat ini tuan-tuan dan puan-puan, zakat merupakan satu kewajiban. Wajib bagi kita untuk menunaikan. Ya. Manakala sedekah biasa, ia hanyalah bersifat sunat. Mana tuan-tuan mau? Mendapat pahala wajib atau pahala sunat? Wajib. Wajib. Okay. Wajib, Ustaz. Kalau sunat ini dia untuk menambah saja, selain menambah kekurangan pahala ibadah kita. Jadi sunat, ini kita membuat perbezaannya. Kemudian zakat ini dia mempunyai taksiran khas. Dia ada pengkhususan taksiran dia. Dia bukan saja-saja kita boleh keluarkan, tidak. Zakat ini dia ada 2.5%. Ada yang 10%, ada yang 5%, ada yang 7.5%. Kalau yang 10, 5, 7.5 ini hanyalah pada zakat pertanian. Ataupun biasanya pertanianlah, tanaman pertanian seperti padi. Ya. Kemudian kalau zakat pendapatan dia ada khusus pentaksirannya. Zakat simpanan dia ada khusus pentaksirannya. Zakat ternakan dia ada khusus pentaksirannya. Jadi dia ada taksiran tersendiri. Manakala kalau sedekah biasa ni tuan-tuan dan puan-puan, ikut suka hati kita lah. Yang penting kita ringan hati untuk mengeluarkan sedekah. Mau tahu kita mau sedekah ke masjid, ke sedekah pergi sahabat-sahabat kita yang memerlukan, itu sedekah. Tapi kalau zakat dia ada taksiran khas. Dia taksiran khas, dia kena taksir dulu. Jadi sebab itulah banyak di antara kita yang bekerja ataupun yang berpendapatan ini, tidak semua yang bekerja makan gaji ini layak untuk membayar zakat. Terkadang ada yang mereka makan gaji ataupun bekerja makan gaji tetapi tidak mencapai nisabnya. Dia ada paras nisab. Ya, dia ada ketentuan-ketentuan yang perlu kita lihat lagi. Okey, sebab itu dia dilihat daripada segi taksiran. Kalau sedekah biasa, ikut suka hati kita, ringan hati kita mau bagi berapa. Kalau taksiran ini, dia mengikut kepada taksiran yang telah ditetapkan. Jadi, tapi terkadang ada di antara kita ini, inilah dia salah. Dia kadang dia ada lebih, dia bilang dia zakat. Padahal dia itu adalah sedekah biasa. Ya, jadi seterusnya kalau kita lihat zakat ini dari segi orang yang berhak menerima zakat ini, zakat hanya 8 golongan asnaf. 8 golongan asnaf, bukan 8 orang, 8 golongan asnaf. Ini perlu kita ketahui. 8 golongan asnaf yang berhak terhadap zakat kita. Yang berhak menerima zakat. Manakala kalau sedekah biasa ini, dia agihan dia pelbagai. Dia mau ke mana, terserah. Ya. Dia kalau sedekah biasa ni, dia terserahlah. Dia mau agih ke mana. Tetapi kalau yang zakat ni, dia lebih kepada 8 golongan asnaf. Ya. Kemudian zakat ini pelengkap kepada amalan kita. Ya. Pelengkap kepada agama Islam kita. Tonggak Islam kita. Ibarat kalau kita bina rumah, tetapi di dalam kita bina rumah tu kan, kita letaklah pakai batu, simen, pasir. Kan? Tetapi tiang tu kita tidak pasang dia punya besi. Kuatkah tiang tu? Kalau tuan-tuan, puan-puan rasa, kuatkah kita punya tiang rumah tu kalau dia tidak dipasang besi? Hanya pasang pakai batu yang dia terus dia pakai apa? Dia siram saja simen, pasir sama batu tanpa ada tiang besi. Runtuh tu Ustaz. Runtuh kan? Ya. Jadi
zakat ini merupakan pelengkap kepada tiang rumah kita tadi itu. Begitulah ibaratnya. Ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah. Manakala sedekah biasa ini, dia menambah amalan kita. Ya, seperti yang saya nyatakan tadilah, pahala sunat, dia hanya menambahkan pahala-pahala ibadah kita yang lain. Dah. Dari segi sejarahnya pula, sejarah kita lihat dulu, kita kaji-kaji dulu sejarah. Ya, sejarah munculnya zakat ini, yaitu kalau kita lihat pada tahun kedua Hijrah, diamalkan bermula di Mekah. Ya, namun demikian pada masa tersebut belum ada ketentuan yang jelas mengenai kadar dan bentuk zakat yang diwajibkan. Tetapi para sahabat telah menunaikannya. Ya, para sahabat dulu kalau bab berzakat ni atau bersedekah, siap menangis-nangis lagi tuan-tuan. Ya, siap menangis lagi. Bila mana contoh dia ada perniagaan dia untung, sehari tu dia bawa keuntungan yang banyak, dia menangis. Menangis ialah biasalah menangis kegembiraan. Macam kalau kita tengok cerita apa ni yang Ahmad Al-Bab. Pernah tengok cerita Ahmad Al-Bab, tuan-tuan dan puan-puan? Pernah. Yang suaminya si Muharram dan si Safar, kan? Muharram Safar, kan? Iya. Dorang bawa emas balik pergi rumah. Satu yang kan? satu pemak. Dia bilang kita kaya, dia bilang kita banyak untung, dia bilang. Itu bezanya dengan cerita Happy Ramli dengan sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah ni tuan-tuan dan puan-puan, mereka bila mana mendapat keuntungan ini, mereka sangat susah hati bila mana mereka tidak keluarkan zakat mereka. Mereka menangis kerana mereka tahu ini adalah amanah, seperti yang dinyatakan tadi, amanah yang Allah berikan. Bagaimana dia menjaga amanah itu untuk tidak sombong. Bagaimana dia menjaga amanah itu untuk bekal dia di kemudian hari. Jadi apa yang dia menangis, dia risau, dia takut dia tidak sempat untuk menunaikan zakat. Pada masa itu juga istrinya, pada masa itu istri sahabat-sahabat ini membantu suami-suaminya. Ayo suamiku, mari kita agih-agihkan keuntungan kita ini kepada orang yang memerlukan. Ini pada zaman tersebutlah, pada tahun 2 Hijrah itu, yang berlaku adalah hal yang demikian. Sahabat-sahabat ini menangis kerana diberikan kekayaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka kalau boleh biarlah mereka miskin. Kerana bagi mereka sangat mudah untuk mencapai kekayaan. Ini sahabat-sahabat punya perhitungan dia. Kemudian ikut kemampuan sahaja. Ini yang biasalah. Sampai sekarang ni pun ikut kemampuan kita untuk berzakat. Tetapi pada masa itu hanya dikenali sebagai sedekah. Inilah sedekah. Padahal sedekah adalah perkara sunat. Kerana mereka tahu kalau perkara wajib saja Allah melipat gandakan lagi dia punya ganjaran pahala, apatah lagi yang sunat. Kan? Jadi inilah perumpamaannya. Seperti mana ada dinyatakan dalam Al-Quran, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbati ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala seumpama satu biji benih ataupun satu biji benih, dan satu biji benih ini menumbuhkan 7 tangkai. 7 tangkai berarti dari satu biji benih ini menumbuhkan 7 tangkai. Daripada 7 tangkai itu berbuah 100 biji buah. Jadi ini perumpamaan yang Allah berikan. Paling senang cerita, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok pohon kelapa sawit. Daripada tapi sini ada tuan ni. Tuan Abu Bakar Ungkusin, dia orang pertanian. Jadi saya dah berani juga cakap bohong kan. Dia master pertanian bah. Jadi
perumpamaan, saya bagi perumpamaan saja kalau kita mau melihat pohon kelapa sawit itu. Daripada satu benih, kemudian dia menumbuhkan mencambahkan berapa tangkai untuk tangkai itu berbuah. Ya. Kalau kita lihat satu tandan kelapa sawit itu saja, anda tahu berapa biji buah? Tuan Abu boleh jelaskan ke berapa biji buah? Mana sudah Tuan Dia Abu? banyak. Okey Ustaz. Assalamualaikum. Dia banyak itu Ustaz. Boleh mencetak 200 biji. Tapi yang penting tandan dia. Tandan hampir 18 ke 25 tandan satu pokok. Jadi ada yang selalu perumpamaan kita itu kalau padi itu 1 menjadi 7 tu kan. Jadi sawit lagilah banyak. Jadi mintalah sama company zakat Ustaz. Banyak. Jadi perumpamannya begitu, ya. Jadi perumpamannya begitu. Ya, ini yang dinyatakan dalam Al-Qur'an. Itu janji Allah. Allah akan melipat gandakan lagi ganjaran pahalanya kepada kita. Ya, jadi jangan pernah risau, jangan pernah khawatir, jangan ragu lagi untuk membayar zakat. Ya, ini yang kita kemudian bila mana munculnya kerajaan Islam di kota Madinah, hukum zakat mula ditekankan dan dijelaskan. Dan zakat mengikut taksiran dan jenis ini pun sudah mula diperkenalkan. Kemudian menjadi perbendaharaan utama. Zakat merupakan perbendaharaan utama bagi ekonomi umat Islam. Itu yang berlaku, ya, setelah berhijrahnya zakat itu. Ya, jadi saya belum lagi bahas tentang zakat jenis-jenis zakat lagi pada tuan-tuan dan puan-puan. Zakat harta ini tuan-tuan, saya secara ringkas sajalah. Ya. Zakat harta ini dia terbagi kepada beberapa item, ya, iaitu emas dan perak, perniagaan, saham, binatang ternakan, pertanian, KWSP, LTAT, wang simpanan, penggajian, pendapatan. Inilah yang perlu kita keluarkan zakatnya. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya kongsi dululah, mungkin dapatkan ya video ni. Saya cuba dululah. Apa nak tuan-tuan apa nak jadi? Kedai dah maju, pelanggan ramai. Tapi tiap bulan orang tak bayar, duit kena curi lah. Macam mana lah usaha ni niat? Apa yang tak kena dengan aku ni? Sekejap. Ada. Apa nak jadi? Kedai dah maju. Okey. Apa nak boleh dengarkah suara dia tu tuan-tuan? Pelanggan ramai. Tapi tiap bulan boleh dengar. Duit kena curi lah. Macam mana lah usaha ni berniaga? Apa yang tak kena dengan aku ni? Pening lah kepala aku sekarang. Apa yo? Berniaga dari dulu sampai sekarang macam ni. Yelah, saya berniaga je. Solat tak buat. Habis ni apa ni? Ni. Apa ni? Zakat bayar. Zakat. Kita tanya amil masjid tu tiap-tiap tahun. Bulan puasa, siapa yang pertama sekali sampai bayar zakat? Ni. Zakat fitrah. Zakat lain? Ada zakat lain? Minta maaf lah, saya nak tanya sikit ni. Tanya pasal apa? Yalah, kita ni meniaga gerai sebelah-sebelah. Pelanggan pun sama ramainya. Tapi saya tengok perniagaan Cik Saha lebih maju daripada saya. Lebih banyak untung. Saya nampak sampai Cik Saha pakai kereta besar lah. Macam tak ada masalah je. Mesti ada rahsia.
Rahsia manalah saya ada rahsia. Saya tak percaya Cik Zahar. Mesti ada sesuatu. Mesti ada ilmu perniagaan yang saya boleh belajar dari Cik Zahar. Sebenarnya rahsianya mudah je. Kita buat aja apa yang Allah suruh. InsyaAllah dipermudahkan. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Okey. Jadi itulah tadi saya nyatakan tadi, zakat bukan hanya setakat zakat fitrah, tetapi zakat harta-harta yang lain perlu juga kita tunaikan kewajipannya. Ya. Kalau yang ini adalah dalil bagi zakat, ya, keseluruhan zakat lah. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah pada jalan Allah sebahagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Jadi pertanian ni tadi ada saya nyatakan tadi kan, pertanian padi ni ada 5%, ada 7.5%, ada 10%. Ya. Sedangkan kalau zakat perniagaan dia hanya 2.5%. Ya. Jadi sini dia punya perbezaan dia lah. Ya, jadi belanjakanlah pada jalan Allah sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik. Berarti ini termasuklah kalau kita sebagai petani itu adalah hasil usaha kita yang baik-baik. Ya, hasil usaha yang baik-baik saja ya tuan-tuan dan puan-puan. Kalau yang tidak baik tu jangan pula kita keluarkan zakat. Karena zakat ini biarpun dia tujuan dia untuk membersihkan dan mensucikan harta kita, tetapi kalau perkara-perkara yang syubhah ianya tidak akan diterima. Ya. Dan kita pun biasanya kita di zakat kita akan tanya berkaitan tentang daripada mana harta itu diperolehi. Kalau perkara-perkara contoh, Ustaz saya dapat jackpot ni Ustaz, bolehkah saya bayar zakat? Kalau ada pertanyaan demikian, saya bilang dapat zakat tidak akan terima. Ya. Terkadang orang-orang kita ni perkara-perkara main nombor ikur ni masih biasa. Jangankan main nombor ikur, minum mentekuk pun masih banyak lagi kan, biarpun sudah Islam kan. Tapi inilah kita sepatutnya kita kena benar-benar menjaga, kerana zakat ini adalah harta yang kena kita kongsikan bersama dengan orang-orang lain yang memerlukan. Jadi kalau kita contoh kita kena jackpot lah, first prize pula kan, jangan pula kita keluarkan zakatnya. Itu tidak ada kaitan tu. Terkecuali kalau kita terima ataupun kita memperolehi harta karun. Tahu harta karun? Harta si karun. Kita panggil dia harta yang kita jumpa. Contohlah, kita tidak tahu, contohlah mungkin di rumah kita tu tiba-tiba kita kurik-kurik ada emas. Kan? Di halaman rumah kita tu ada emas. Wajib kita keluarkan zakat, ya. Zakat mal mustafad, ya, harta perolehan. Jadi dalam hal ini tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau bab perniagaan dia dilihat daripada pandangan para ilmuwan Islam, iaitu Maimun Ibnu Mihran menjelaskan apabila sudah tiba tempohnya kamu berzakat cukup haul, maka hitunglah berapa jumlah wang tunai yang ada padamu, dan bagi barang perniagaan yang ada, nilaikanlah ia dengan mata wang. Saya yakin dan percaya ada yang berniaga juga di sini kan. Jadi kalau ya, kalau kita merasa harta ataupun perniagaan yang kita miliki itu untuk kalau mau mendapatkan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala dan Allah tambahkan lagi, maka jangan lupa untuk kita keluarkan zakat. Jadi kita tidak juga menutup kemungkinan kan. Kadang orang bila berniaga ni kadang dia bilang, macam mana mau bayar zakat Ustaz? Rugi saja. Itulah tadi kalau kita lihat dia punya filem pendek tadi tu.
drama pendek tadi tu, kita boleh ambil iktibar lah daripada situ. Ya. Jadi kita kena keluarkan zakat lah. Ya. Jadi biasanya hal yang demikian ini berat bagi kita untuk mengeluarkan. Kerana kita terlalu sayang dan terlalu cinta terhadap harta yang kita miliki. Inilah terkadang umat Islam berbagai macam helah, berbagai macam cara untuk dia mengelak untuk membayar zakat. Inilah yang kita khawatir. Ya. Kita, bagi kami yang di zakat ini, tuan-tuan dan puan-puan, bila mana kami telah sampaikan peringatan tersebut, kami sudah terlepas tanggungjawab kami. Jadi bila mana nanti ditanya di alam kubur nanti, sudahkah kau bagi peringatan kepada mereka-mereka untuk mengeluarkan zakat? Kami boleh jawab, sudah. Itu tanggungjawab kami sudah lepas, tuan-tuan dan puan-puan. Tinggal tanggungjawab tuan-tuan dan puan-puan yang memiliki harta dan mempunyai kelebihan harta, maka wajib bagi mereka untuk mengeluarkan zakat. Tetapi kalau mereka enggan untuk mengeluarkan zakat, sekejap saja itu Allah akan bagi balasan. Ya? Kerana harta ini kita kena ingat, seperti yang saya katakan tadi, harta ini hanya sebatas pinjaman ataupun titipan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang disimpan melalui kita. Ya, harta ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak ada yang perlu kita sombongkan dengan harta kekayaan yang kita miliki. Semuanya milik Allah. Dan Allah hanya minta kita keluarkan 2.5% saja, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, 2.5% saja Allah minta. Ya, 2.5% saja yang Allah minta, bukan semua. Ya. Kalau semua mungkinlah kita pun susah juga kan. 2.5% sahaja kita perlu keluarkan. Berarti kalau kita ada 100%, berarti berapa lagi baki kita punya harta yang kita ada? Siapa pandai matematik ni? Berapa? 75%. Kan 100 98.25 Ustaz. 75, bukan 25% ni. 98.25. 98.5. 98.5. Ustaz bilang kan 25%. 100 tolak 25%. 2.5. 98.5. Barangkali Ustaz. 98.5 Ustaz. Dapat jawab, dapat hadiah Ustaz. Baru lancar. 2.5. 97.5. 2.5. Ya. 2.5 ni saya tunjuk sudah sini ni. Saya sudah tunjuk sini ni 2.5. 2.5% saja kita kena keluarkan. Ada lagi 98.5. 97 Jo. Oh 97 ya betul. 97.5 ya. 97.5 sah ya. Okey. Berarti Hadiah, kita Ustaz. masih banyak lagi. Banyak lagi harta yang kita miliki tu. Ya banyak Tidak habis. John, siapa yang saya belum ada hadiah John? Dapat main. Hadiah boleh tuntut Jangan lagi sama diganggu. Okey lah. sama AJK. Tapi tidak ada yang jawab betul tadi. Ya. Ustaz, saya ingat Ustaz bilang tadi 25%. 2.5. 2.5. Okeylah. 2.5. Hanya itu saja kita kena keluarkan. Berbanding kalau pertanian, kita bayangkanlah kita yang bekerja, contoh kita bekerja makan gaji, kita hanya diminta 2.5% sahaja keluarkan zakat. Sedangkan kalau yang petani, dia ada 3 jenis peratusan yang dia perlu keluarkan. Antara 3 inilah dia kena pilih. Sama ada 5%, 7.5% ataupun 10%. Ustaz, kenapa begini Ustaz? 7.5%, 10%, 5%. Okey. Kalau yang 10% iaitu hasil tanaman dia itu adalah daripada usaha dia, kemudian dibantu dengan diairi oleh
diairi oleh alam. Sebenarnya air hujan. Ya. Jadi ataupun air sungai tanpa dia tanpa dia berusaha lebih. Contoh, kalau dia hanya diairi oleh air hujan ataupun dia usahakan, biasanya yang ini yang 10% ni dia yang bibitnya di sana apa semua, penjagaan dia apa semua kan. Kalau hanya diairi dengan air hujan, dia dikenakan 5%. Kalau diairi oleh yang kita buat tali airnya itu 7.5%. Dan kalau dilakukan secara bersamaan, manusia juga dia kena 10%. Okey, itu yang kita anulah. Okey. Beralih kepada tadi ada saya nyatakan ada 8 golongan. Okey, siapa-siapa saja yang berhak untuk menerima dana zakat kita ini ataupun zakat kita. Kalau kita bayar zakat, siapa-siapa saja yang berhak. Ini Fakir, adalah miskin, orang-orang amil, yang mualaf, hamba yang dijanjikan mereka. Allah yang berutang filsabilillah. Okey. Okey, ini adalah 8 golongan yang berhak menerima 8 golongan asnaf zakat yang berhak menerima terhadap harta zakat yang kita keluarkan. Ya. Ini bukanlah yang memang bukan saja-saja dikeluarkan oleh pihak zakat, ya, tetapi ianya adalah yang telah termaktub di dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat 60. Ya. Yang mana dinyatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim atau kama qala. Yang mana mafhumnya sesungguhnya sedekah-sedekah ataupun zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin dan amil yang mengurusnya. Ya. Ini yang orang-orang fakir, orang-orang miskin dan amil yang mengurusnya, ini auliyat dia. Ya. Kemudian orang-orang muallaf yang dijinakkan hatinya dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya dan orang-orang yang berhutang. Nanti saya akan jelaskan satu persatu ya. Dan untuk dibelanjakan pada jalan Allah dan orang-orang musafir yang keputusan dalam perjalanan, terputus bekalan maksudnya. Kemudian ketetapan hukum yang demikian itu ialah sebagai satu ketetapan yang didatangnya dari Allah. Dan ingatlah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya. Dan kita bukanlah pandai memandai ini dalam hal ini, tuan-tuan dan puan-puan. Kita hanya melaksanakan saja sesuai dengan sabda Rasulullah SAW bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak rela dengan ketetapan mana-mana nabi atau lainnya mengenai agihan zakat. Bahkan Allah sendiri yang menentukannya dari atas 7 petala langit dengan membahagikannya kepada 8 asnaf atau 8 bahagian. Ya, 8 asnaf ataupun 8 bahagian. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, 8 bahagian inilah yang perlu kami sempurnakan, ya. Bila mana kami memaklumkan ataupun berkongsi maklumat tentang zakat ini, kami punya kewajipan terlepas. Namun bila mana ada yang membayar zakat kepada kami, maka kewajipan itu bertambah semula. Kewajipan kami untuk mengagihkan dana zakat. Kerana kami termasuk di dalam kategori amil. Bukan hamil lah, amil. Kalau hamil lain lagi. Hamil ni perempuan saja boleh hamil. Kalau lelaki tidak boleh hamil. Amil lah. Okey. Bagi golongan asnaf fakir. Okey. Asnaf fakir untuk kita di negeri Sabah, iaitu seorang yang tidak mempunyai apa-apa harta atau pekerjaan atau menerima pendapatan dari sumber-sumber lain
yang jumlahnya tidak sampai 50% daripada keperluan asas harian diri dan tanggungannya yang tidak sampai 50% daripada belanja hidup seorang yang hidup sederhana dan tanggungannya. Faham gini? Tidak faham Ustaz. Macam mana tuh yang maksud Okey. yang Maksud gaji? fakir di sini iaitu kalau kita di negeri Sabah, kita mengambil kira pendapatan dia RM650 ke bawah sebulan. Oh, Okey, paling tidak pendapatan sehari dia RM5 sehari. Berarti di bawah RM10. Dia tidak mempunyai pekerjaan pun terkadang boleh jatuh kepada asnaf fakir. Tetapi kita lihat juga kalau dia ada kesihatan, susah sikitlah. Kita akan menilai dia lagi lah. Kecuali kalau dia memang satu, dia tidak ada pekerjaan atas sebab-sebab darurah, istilahnya yang dibenarkan oleh syarak, istilahnya dia dari segi cacat fizikal ke apakah, ataupun dia ada sakit yang menahunlah, tidak dapat melakukan kerja-kerja berat, itu mungkin kita ada pertimbangan untuk meletakkan dia pada posisi asnaf fakir, iaitu yang mereka-mereka yang hanya berpendapatan anggaran dalam RM5 sehari, ya. Jadi bila mana anggaran RM5 sehari itu memang tak cukup lah kan dengan keadaan sekarang ini. Jadi dia boleh dikategorikan asnaf fakir. Asnaf fakir ini kita di negeri Sabah, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan para pelajar sekalian, kita ada seramai 10,400 yang telah menerima bantuan bulanan setiap bulan daripada zakat. 10,400 yang telah berdaftar di Zakat Sabah. Ya. Dan rata-rata mereka ini menerima bantuan wang tunai sebesar maksimum RM300 mengikut kepada tanggungan mereka. Maksimum 300. Itu yang termampu bagi kami di zakat, bagian zakat MUIS, zakat dan fitrah MUIS negeri Sabah. Kita hanya mampu untuk membantu mereka dengan kadar yang demikian. Ya, RM300 maksimum. Paling rendah RM200. Ya, jadi mungkin ada di antara kita yang juga menerima bantuan fakir ini. Ya. Seterusnya bagi golongan asnaf miskin, ini biasanya asnaf miskin ini orang yang mempunyai harta atau pendapatan halal yang boleh menampung 50% untuk keperluan asas diri dan tanggungan tetapi tidak mencapai had al-kifayah. Okey. Miskin ini iaitu mereka yang berpendapatan RM1,200 ke bawah. Tadi yang fakir 650 ke bawah. Sedangkan miskin 1,200. Mengikut TGK yang masih lagi yang tahap lama 1,200. Kalau sekarang ni susah sudah kita mau cari yang kebanyakan yang gaji 2,000 pun boleh jatuh miskin. Ya. Itu yang B40 kan. Tapi kita sekarang ini kita masih lagi melihat kepada 1,200. Namun kalau dia berpendapatan 1,200, contohlah pendapatan 1,200 tetapi mempunyai tanggungan yang ramai, contoh anak sampai 10, kita akan buat calculation, buat perkiraan, dia akan jatuh kepada golongan fakir. Ya. Itu dia punya adalah. Yang ini pendapatan dia bolehlah dikatakan 10 ke 15 ringgit sehari. Ya, miskin. Okay. Jadi miskin ini 10 ke 15 ringgit sehari pendapatan dia. Jadi kalau miskin ni dia mungkin masih boleh makan kais pagi, makan petang. Kalau tadi yang fakir tadi kais pagi, makan esok baru dia boleh makan. Kalau yang fakir, tapi miskin ni dia kais pagi tapi petang dia sudah boleh makan. Itu yang dia punya perumpamaan dah.
Ya, paling senang untuk kita melihat perumpamaannya. Okey, dan untuk asnaf fakir ini, asnaf miskin ini, kita ada seramai 43,000 penerima bantuan hari raya untuk asnaf miskin. Kalau yang mu'allaf ada juga penerima dia, tetapi tidak ramai, 27,000 saja. Okey. 27,000. 3,000 saja asnaf mu'allaf yang jadi tidak ramai. Bukan 27,000, maafkan saya. 3,000 saja asnaf mu'allaf yang untuk bantuan hari raya. Bantuan hari raya ini biasanya kita bagi pada bulan Ramadan lah. Tetapi kalau yang kategori mu'allaf, dia hanya tempoh 5 tahun saja dari tahun memeluk Islam, tahun semasa. Ya, kalau sekarang ni tahun 2021, berarti kalau dia memeluk Islam pada tahun 2021, dia ada lagi tempoh 4 tahun ke hadapan untuk dia masih layak menerima bantuan hari raya. Tetapi kalau dia tahun 2000 berapa? 2019, berarti dia ada baki lagi dalam 3 atau 2 tahun lagi baki dia. Dia kita tempoh 5 tahun saja kita bagi. Untuk asnaf mu'allaf yang untuk bantuan hari raya. Namun untuk bantuan-bantuan yang lain sebenarnya ada. Sekiranya contoh asnaf fakir ini ada ditimpa musibah lagi, contoh penyakit yang terpaksa mendapatkan rawatan di hospital tetapi tidak mampu untuk membayarnya, kita boleh tolong, kita boleh bantu ya, dari segi bantuan perubatan. Ya. Begitu juga asnaf miskin ni, tidak juga kita hanya bagi satu bantuan ya. Tapi kita ada juga bantuan-bantuan yang lain. Bahkan kalau ada anak-anak mereka yang belajar, kita akan tengok dia punya pendapatan ibu bapa dan kita kategorikan pada asnaf miskin, fakir ataupun sebagainya. Okey. Seterusnya asnaf amil. Amil ni iaitu mereka yang terlibat secara langsung dengan institusi zakat, sama ada individu atau organisasi, bagi mengurus dan mentadbir hal ehwal zakat seperti pungutan dan agihan dan urusan kewangan. Ya, amil. Jadi ini biasanya memang termaktublah. Amil ni ada pekerjaan yang telah ditentukan sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang berhak menerima dana zakat tersebut kerana dia mengurus dan mengagihkan dana zakat. Kemudian mu'allaf. Ni Ustaz ni kenapa lagi muka orang putih lagi dia kasih mu'allaf? Kan? Dia ada gambar yang lain. Mau letak juga gambar-gambar kamu tapi ndak dapat, ndak kena bagi oleh si Jo. Si Jo ndak bagi, si Abu pun ndak bagi gambar-gambar kamu. Jadi ndaklah saya letak kau punya gambar. Lain kali Ustaz. Lain kali kita bagi. Sorry Ustaz. Ya. Jadi paling senang kita mau kenal inilah kan. Asnaf mu'allaf, tapi janganlah ambil kira tu pasal gambar. Yang itu mereka yang dijinakkan hatinya atau yang diharapkan kecenderungan hatinya untuk menerima Islam atau yang memeluk Islam tetapi belum kukuh Islamnya. Ini seperti yang kamu sedia maklum, kita di Zakat Sabah, kita tidak pernah mewar-warkan ya, bagi yang memeluk Islam dapat bantuan zakat, tidak. Kerana kita tidak mau dituduh melaksanakan dakwah yang kotor. Istilahnya mempromosikan kalau siapa masuk Islam dapat duit, tidak. Ya, tetapi kita akan maklumkan bila mana kamu telah memeluk agama Islam, kita akan cuba bantu. Satu, yang pertama, meraihkan kamu memeluk agama Islam daripada kadar RM1,000. Ya. Kita di Sabah ini masih lagi yang memeluk Islam dari tahun 2000. Mana-mana asnaf mu'allaf atau saudara kita ini yang belum pernah menerima bantuan daripada zakat atau sumbangan daripada zakat, baik itu RM500 kalau sebelum ini dan sekarang sudah RM1,000. Mana-mana mereka yang belum menerima sama sekali, tapi kena jujur ya. Kena jujur, dia bolehlah memohon kepada zakat. Dari tahun 2000 yang memeluk Islam dari tahun 2000. Buat masa inilah. Tetapi saya tidak tahu masa akan datang, kemungkinan besar akan dia ikut tahun semasa. Ya, mungkin akan 10 tahun saja. Kalau sekarang ni sudah 21 tahun bah. Kan? Yang tahun 2000, 21 tahun sudah.
lama betul sudah kita di Sabah ini. Kita masih lagi bagi ruang karena ialah dahulu kita tahu juga dulu orang tidak mau pandang pun zakat ini, kan? Sehingga kutipan zakat pun pada dulu masa tahun 2000 kita punya kutipan pun masih lagi 1 juta. Jadi orang pun tak pandang bahawa zakat ni. Sebab itu kita pun tidak dapat bantu juga asnaf mu'alaf pada masa itu. Sehinggalah pada sekarang ini nanti saya bagi tahulah berapa kutipan kita sehingga kita boleh bantulah asnaf mu'alaf ni. Sebab itu kita masih lagi bagi ruang asnaf di negeri Sabah ni, khususnya asnaf mu'alaf dari tahun 2000 hinggalah sekarang. Dia masih lagi, selagi mana dia belum pernah menerima bantuan ataupun sumbangan daripada zakat sebesar baik itu 500 ataupun 1,000, yang sebelum ini 500, bolehlah memohon kepada zakat. Ya, kerana itu ada hak kamu. Ya, hak meraikan sebagai saudara Islam. Saudara meraikan kamu memulakan hidup barulah. Kemudian ada juga bantuan untuk pendidikan, untuk mendalami agama Islam. Bagi mengukuhkan Islam, memahami ajaran agama Islam, kita bagi. Ya, biasa kalau kita pergi kelas tuition, kita yang membayar. Ini kita yang dibayar. Ya, kita hadir, yang penting kita hadir. Tapi saya yakin dan percaya, saya tidak tahulah sekarang ni masih banyak lagi pelajar baru kah, Tuan Abu ataupun Johari di sahabat? Ya, setakat yang ini online ini ada juga Ustaz, tapi lagi ramai yang fizikal. Tapi last bayaran untuk ini pada Mei 2021 itu adalah last bayaran yang layar fizikal sebab prosesnya dibuat pada 2021 walaupun pembelajaran itu berakhir 2019 kerana pejabat zakat pun pada dulunya waktu COVID itu terkesan dan sebagian stafnya bekerja dari rumah. Jadi alhamdulillah terima kasih saya bagi pihak sahabat kerana zakat sudah pun menunaikan dan semua pembayaran sudah pun dibuat. Jadi ada satu soalan memotong Ustaz sekejap. Okay. Ramai pelajar telefon saya bertanya, adakah orang yang belajar secara online ini boleh memohon seperti mereka yang dahulu belajar secara fizikal di kelas? Boleh. Boleh. Yang penting setiap kali kelas tu kan, kamu screenshot lah dia punya bukti kehadiran. Jadi saya harap yang bertanya itu ada mengikuti siaran langsung dari Ustaz Safruddin supaya mereka sendiri yang mengambil maklum apa yang Ustaz jelaskan di sini, screenshot yang kehadirannya di kelas online itu. Jadi supaya boleh diproses untuk kemukakan ke pejabat zakat. Apapun terima kasih kepada Ustaz Safruddin, banyak bantu kita selama ini, terutama sekali Biro bantuan pendidikan ini. Tidak pernah tidak zakat walaupun lambat membayar juga. Terima kasih Ustaz Safruddin. Ya, sudah jadi juga Tania, sudah jadi juga penolong setiap usaha kanan di Pusat Zakat Negeri Sabah. Okey, Ustaz. Assalamualaikum. Okey, bagi yang ini pelajar-pelajar yang online boleh buat screenshot. Kemudian yang urus setianya ni boleh bagi link tu kepada staf zakat lah untuk istilahnya macam pemantauan secara tidak langsung bagi mengenal pasti bukti kamu ni memang hadir dalam kelas. Sama ada yang dia akan buat screenshot sendiri ke atau macam mana, itu terserahlah. Istilahnya pemakluman kelas, setiap kali kelas ada kena maklumkan dengan pegawai berkenaan lah, macam kita di zakat tu yang pemerai ni lah. Kena bagi link sama dia untuk dia hadir. Paling tidak dia hadir, dia mendengar, berarti dia tahu kelas tu wujud, ada kelas. Bagi untuk pelajar-pelajar yang baru lah. Kalau yang pelajar-pelajar yang lama rasanya itu nanti kami terpaksa bincang semula lah macam mana, sama ada membuka semula bagi yang lama-lama atau macam mana. Itu yang apalah. Tapi yang penting kita menuntut saja ilmu. Ya, anda juga rugi kita menuntut ilmu. Ya, betul. Anda juga orang minta bayaran sama kamu kan, kalau yang lama-lama ni. Ya, tidak juga. Bayaran kan juga, Jo? Tidak. Tidak Ikhlas. kan? Ikhlas, yang lama belajar tu ikhlas hati ya. Yalah.
paling tidak kalau yang pelajar-pelajar lama tu mungkin diorang mau membantu menyumbanglah sedikit kepada persatuan kan. Ya. Bukannya untuk siapa pun, untuk kamu-kamu juga kan. Ya. Jadi alhamdulillah tahun ini kita memberikan sumbangan kepada persatuan untuk menjelaksanakan aktiviti. Kalau sebelum ini 80,000, sekarang sudah mencapai 100,000 kita bagi. Ya, terima kasih Ustaz. Itulah yang apalah yang mampu kami bagikan, kami beri. Ya. Ya, itu pun bantuan. Ialah kita pun faham juga untuk melaksanakan menjalankan aktiviti bagi persatuan ni, kita faham juga, kita sedia maklum ya. Jadi yang paling penting kamu gunakan sebaik mungkinlah, manfaatkan sebaik mungkin dana yang ada ya. Okey. Selain daripada itu, kalau ada anak-anak asnaf muallaf khususnya, contohlah anak-anak kita ini baru tamat SPM ke, mau melanjutkan pengajian ke universiti tempatan ataupun kolej swasta ke, kita boleh memohon kepada zakat. Kita akan cuba pertimbangkanlah ya. Cuma kalau mau mendalami agama Islam lagi, bagus dia belajar di sini di Keningau, pusat latihan dakwah Keningau, IBDAS kan. Bolehlah belajar di sana. Kalau dia pergi Kelantan terlampau jauh, nanti susah, kita menangis lagi kalau susah lagi mau sama aja tu belajarnya tu, jenis pembelajarannya pun sama. Ya Ustaz, terima kasih Ustaz. Berapa pelajar juga yang melanjut pelajaran lepasan diploma, lepasan SPM, Ustaz bagi 1,000. Ada berapa orang menguruskan itu, semuanya dapat. Terima kasih Ustaz ya. Semuanya dapat ya. Okay, itulah yang kita usahakanlah. Kalaupun kita usahakan untuk dermahasiswa. Kalau mereka layak untuk dermahasiswa, kita akan usahakan bagi yang muallaf ni. Kita yang penting dia mau belajar tentang agama Islam ya. Sebab saya yakin dan percaya kalau kita hanya belajar di Taratak Fitrah, mungkin ilmu itu hanya sekitar situ saja ya. Tapi kalau dia belajar lebih tinggi lagi mendalami agama Islam, khususnya kalau dia pergi IBDAS, kemudian bila lepas daripada IBDAS mungkin dia menyambung lagi pergi universiti luar negeri ya, luar negara. Banyak tu yang daripada IBDAS diorang pergi Bandung, lepas tu itu yang diorang pergi universiti sambung ijazah diorang. Diorang di IBDAS tu diploma, diorang sambung. Itu pun kita taja juga tu, ada pelajar yang kita taja. Jadi kalau ada anak-anak muallaf, kalau mau belajar di Kelantan pun boleh. Kita sokong anak-anak muallaf ni mau sambung belajar mendalami Islam, tapi peringkat sijil lah. Peringkat sijil 3 tahun, lama. Itu yang Jadi bagus kita belajar supaya diorang ni tidak habis waktu diorang usia diorang tu kan tidak sia-sia. Kalau ada kesempatan, saya ingin mencadangkan jugalah pihak sahabat untuk berkolaborasi dengan IBDAS. Okey, pihak sahabat boleh cuba berkolaborasi dengan pihak IBDAS, buat protokol dengan dia punya pengarah IBDAS, bagaimana supaya pelajar-pelajar, contohlah ada anak-anak muallaf, anak-anak yang daripada ahli daripada sahabat yang mau melanjutkan pelajaran untuk peringkat bidang agama di IBDAS macam mana, boleh cuba tanya di sanalah kan. Ya, itu cadanganlah kalau untuk melanjutkan pengajian agama. Karena saya yakin dan percaya macam ada juga anak-anak kecil yang mengikuti kelas ni kan, dia ikut mamaknya apa semua kan. Jadi itulah, kita kalau boleh cuba rebut peluang ni lah melalui persatuan. Kita cuba minta, mana tahu diorang boleh bagi peluang, jadi kita boleh salurkan juga bantuan tu untuk anak-anak asnaf ni. Okey, seterusnya asnaf Riqab, hamba sahaya. Tapi kita di Sabah ni belum ada, sudah hamba sahaya. Adakah Jo hamba sahaya? Tidak kan? Itu susah saya menjawab Tuan, sebab
Ustaz, saya pun tidak paham hamba saya itu. Okey, Minta hamba sahaya jelaskan juga ya. ni kalau dahulu pada zaman Rasulullah, pada zaman sahabat dulu atau sebelum pada zaman jahiliyah, hamba sahaya ni iaitu hamba yang mereka kerjakan. Istilahnya mempekerjakan hamba. Istilahnya upah dia pun paling makan saja. Buruh paksa lah, istilahnya buruh paksa. Hamba sahaya ni. Dan kalau perempuan pula hamba sahaya ini, majikan dia boleh meniduri dia macam dia punya isteri. Tapi ini zaman jahiliyah dulu. Ya, zaman jahiliyah perempuan sesuka hati saya dorang tapi kalau kita lihat sekarang ni pun macam di Timur Tengah, ya, Timur Tengah ini masih lagi menggunakan konsep hamba sahaya. Dia guna konsep hamba sahaya ini bagi dia punya pembantu rumah tangga. Itulah yang kalau kita lihat banyak tenaga kerja yang wanita yang bekerja sebagai pembantu rumah, mereka diperkosa lah, kerana mereka beranggapan bahwasanya itu adalah hamba dia. Masih ada lagi rupanya. Sahabat tiada Ustaz, di sahabat alhamdulillah okey. Kalau hamba ni memang dia boleh tidur sendiri. Mana tahu kan ada hamba saya yang mengaku hamba saya, Ustaz, saya hamba saya Ustaz. Hamba saya bekerja. Dia bekerja sebagai orang gaji bah. Contoh, macam Joe ada orang gaji kan? Ustaz, saya ada orang gaji. Jadi kalau Joe isytihar begitu dan mau merdekakan lepas tu dia adalah sudah kontrak dengan itu, kami kasih bebas. Tapi kita Ar-Riqab ni belenggu lah, istilahnya belenggu daripada perhambaan ataupun dari segi takrifan dia ni kami sudah lebar luaskan dia punya takrifan lah, tidak hanya pada hamba sahaya tetapi belenggu, kita istilahkan belenggu kejahilan lah dari segi ilmu. Kalau belenggu apapun segala macamnya pun di situlah. Sebab kalau kita lihat hamba sahaya itu memang sudah tidak ada lah. Di Malaysia ni memang tidak ada hamba sahaya. Betul. Namun kita perluaskan takrifan Ar-Riqab ini kepada belenggu. Belenggu ni dia biasalah kan belenggu perhambaan apa semua kan. Cuma yang masuk kalau kita lihat hamba sahaya ni maaf cakaplah bagi wanita-wanita yang bekerja sebagai kalau pelacur ni kan, ini sebenarnya tanggungjawab kita untuk membebaskan mereka. Tetapi kita kena fikir juga bila mana kita bebaskan mereka, sedangkan kita bagi pekerjaan yang mungkin pendapatan dia pun kurang daripada apa yang dapat sebelum ini kan. Biasalah kan kalau kita dengar di luar tu, kalau mereka bekerja sebagai wanita yang tidak baiklah, istilahnya macam wanita bayaran, wanita bayaran ni mereka penghasilan diorang terkadang RM1,000 sehari. Kita pun fikir juga kan macam mana kita mau bagi dia gaji RM1,000 sehari kan. Tetapi kalau dia ingin dimerdekakan, kita bersedia untuk memerdekakan. Ini boleh kategorikan sebagai Ar-Riqab, hamba sahaya, belenggu daripada manusia yang mengawal dia, di bawah kawalan orang-orang tertentu. Inilah kawalan orang-orang tertentu ni, itulah macam terpaksa kita bebaskan daripada bapa ayam atau mama ayam dia, mami dia kan. Itu dari segi untuk penjelasan lebih balah secara apa. Kemudian bagi asnaf al-gharimin, ini banyak orang suka ni, al-gharimin, berhutang. Sampai ada yang mengaku, Ustaz saya pun berhutang Ustaz. Berhutang kan. Berhutang ni golongan yang berhutang untuk memenuhi keperluan asas bagi maslahat diri, keluarga, tanggungannya atau masyarakat yang memerlukan penyelesaian segera dan dibenarkan oleh hukum syarak. Orang yang berhutang sini iaitu mereka yang berhutang bukanlah atas untuk mereka bersonok-sonok. Terkadang kita berhutang dengan bank, minjam dengan along,
itu tidak dikategorikan sebagai al-gharimin, orang yang berhutang. Kerana kita telah mendapat irsyad ataupun keterangan hukum daripada pejabat mufti negeri Sabah bahawasanya mereka-mereka yang berhutang untuk kira macam berfoya-foya ataupun berhutang dengan along kerana dia boleh memudaratkan dan berunsur riba, maka dia bukanlah dikategorikan pada al-gharimin, golongan yang berhutang. Namun kalau mereka yang berhutang, contoh ya, saya bagi gambaran ya. Gambaran orang yang memberikan hutang ataupun al-gharimin ni, orang yang berhutang ni, iaitu dia sanggup berhutang untuk misalan sekarang ni mungkin di suatu kawasan itu tidak ada air. Ya. Suatu kawasan itu tidak ada air. Jadi macam mana cara dia untuk mewujudkan air dan masyarakat kampung itu ataupun masyarakat di taman itu boleh memperoleh air, mungkin dengan cara dia buat telaga air. Ya. Kalau kita lihat sekarang ni banyak kan macam projek telaga air di Kemboja kan, macam Kemboja di apa. Banyak tu kan kita tengok telaga-telaga air yang orang buat telaga air. Tapi yang jenis yang pump lah, istilahnya dia pump telaga air tu. Dia pump baru keluar air, pump baru keluar air. Itu yang jenis yang apalah, yang kira murah lah. Kalau yang telaga air ni, yang kalau kita lihat, telaga air yang sampai saat ini masih lagi mengalirkan pahala kepada yang membuatnya itu, iaitu yang tidak pernah miskin sampai saat ini adalah sahabat Rasulullah, Khalifah Utsman ibn Affan. Ya, kalau dia ada telaganya itu telaga Utsman. Kalau kita pergi umrah ada telaga Utsman, ya. Tapi itu pun mau terpaksa minta dibawa oleh kita punya mutawif lah, bayar lebih sikit lah kepada mutawif untuk membawa kita jalan pergi telaga Utsman dekat Madinah sana. Ya, jadi telaga ni seperti mana pernah kita dengar dulu, kita pernah panggil Ustaz Abdul Samad, pernah dulu bila dia nyatakan bahawasanya bagaimana dia ingin supaya ganjaran pahala itu untuk ibunya supaya terus mengalir, iaitu dengan cara buat telaga air. Ya. Jadi sekarang ini masyarakat kita mungkin contohlah di satu kampung tu tidak ada yang mempunyai kemampuan dari segi kewangan untuk membuat telaga air. Bahkan memberanikan diri untuk berhutang untuk membuat telaga air pun tidak ada. Maka muncul satu orang di kampung tersebut, dia sanggup berhutang demi membuat telaga air tersebut. Yang ini boleh dikategorikan sebagai al-gharimin dan kita boleh bayarkan dia punya hutang. Itu yang anulah. Tetapi hutang dia untuk membuat telaga itu sajalah. Hutang-hutang yang lain tidaklah. Okey, seterusnya asnab fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah ini iaitu usaha dan program atau aktiviti untuk menegak, mempertahankan dan meninggikan syiar Islam. Jadi macam sahabat, dia dapat kita agihkan dana melalui asnab fi sabilillah. Asnab fi sabilillah ni lah kita guna untuk kita bagi bantuan kepada pertubuhan kebajikan saudara kita, ya, sahabat ni. Jadi ini begini juga kalau ada pelajar-pelajar atau anak-anak kita yang mereka orang tua dia mempunyai pendapatan, tetapi mereka tidak mempunyai pendapatan, tapi kita berdasarkan pendapatan ibu bapa, dia melebihi dia para miskin dari itu, dia kategorikan pada fisabilillah, orang yang berusaha untuk aktiviti atau menegak, pertahankan dan meninggikan syiar Islam. Ini bagi asnab fisabilillah. Dan Ibnu Sabil ni adalah orang-orang yang terputus bekalan atau perbelanjaan dalam perjalanan dan orang yang hendak memulakan perjalanan pergi dan atau balik yang diharuskan oleh syarak. Yang diharuskan oleh syarak lah. Kalau berjalan melancong itu tidaklah, kan? Jangan pula kita melancong sengaja kita beli tiket one way saja, kita hendak pergi beli tiket pergi balik. Lepas tu bukan susah ada zakat. Itu tidak termasuk dalam kategori Ibn Sabil lah.
Yang dimaksudkan di sini contoh kita keluar untuk kerja dakwah. Ya. Contohlah kan persatuan atau pertubuhan sahabat ni ada buat program dakwah, ziarah dakwah, ya, ziarah dakwah ke suatu pedalaman lah ataupun kampung kan. Tiba-tiba terputus bekalan dia ni, bekalan makanan dia ni gara-gara barang yang diorang bawa itu hanyut ataupun barang-barang yang dibawa itu dicuri oleh orang. Mereka ini bolehlah mendapat bantuan untuk asnaf Ibnus Sabil. Ini antara golongan 8 golongan yang berhak menerima dana zakat yang kita bayarkan. Sedikit perkongsian kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ini perkongsianlah untuk zakat pungutan kita, zakat dari tahun ke tahun, daripada tahun 2018 hingga 2 Mei 2021 yang kita mampu kutip, ya, untuk 2018 sebesar 79 juta 661.843 dan 60 sen. Ini keseluruhanlah campur dengan zakat fitrah. Zakat fitrah 9.568.461 ringgit. Ini tahun 2018. Okey. Jadi apa yang kita peroleh itu kita bagi 8. Kita akan bahagi 8. Maaf sekejap. Haus pula. Bismillah. Okey. Macam 80 contoh 79 juta ini kita akan bahagi 8. Itulah bahagian setiap asnaf itu. Ya. Bahagian untuk setiap asnaf yang perlu kita belanjakan. Ya, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan lah. Ya. 79 juta atau kita letaklah 80 juta lah kan. 80 juta bagi 8 berarti setiap asnaf mendapat 10 juta. Dan setiap asnaf dapat belanja untuk 10 juta. Itu yang kita anulah. Tetapi biasanya memang kami dia dapat habiskanlah dia punya perbelanjaan ni. Terkadang dia bayar di hujung-hujung tahun. Hujung-hujung tahun tu mau tutup sudah tahun semasa, dia pun sibuk membayar zakat. Jadi tidak sempat kami agih. Okey. Sampailah 2021 Mei kita berjaya kutip 47. Tahun 2020 untuk makluman kita berjaya kutip 101 juta. Pertama kali dalam sejarah lah kita di Sabah mampu kutip 101 juta. Alhamdulillah. So itulah tahun 2021 kami berani bagi untuk sahabat pergi 100,000. Kalau sebelum ni 80,000 saja kan. 80,000 daripada 50,000 naik pergi 80,000 dan alhamdulillah kali ini 100,000. Ini dia daripada anulah. Terkadang kami pun melihat juga zaman pandemik ni bolehkah kami capai lagi 101 juta sedangkan Mei ya. Tapi kalau mengikut kepada yang Mei tu kita lihat 47 juta hampir 50 juta. Ini setakat Mei. Mudah-mudahanlah doa-doa tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kita dapat balik lagi, kalau tidak pun 90 juta pun alhamdulillah. Yang penting kewajipan kami untuk terus menyantuni asnaf di negeri Sabah. Kalau agihan pula, tadi kita kutip 70 dekat 80 juta kan. Kita dapat bagi dalam 68 juta saja. Ada 10 juta. Itu biasa 10 juta tu memang di akhir-akhir tu baru kita dapat. Jadi kami tidak sempat mengagih lah. Okey. Begitu juga 2019 69 juta. 2020 ini yang kami terkejut betul tu. Jauh betul Ustaz. Berapa juta tu? 101 juta dengan 88 juta. Boleh dikatakan macam ada 19 juta kah?
atau 20 juta kan tak teragih. Kan? Tetapi setiap yang kita tidak sempat agih tu kita akan bawa ke hadapan. Carry forward lah. Okay. Jadi pada tahun 2021, Mei 2021, kita baru agih 38 juta. 38 juta ni pun susah juga dengan keadaan sekarang ni, pandemik ni. Jadi kita pun ialah mau menjangkau ke satu tempat tu pun susah. Terhalang dengan terkadang terkena positif COVID lah, apalah kan. Macam kami ni pun balik-balik sudah kena karantin. Untuk makluman lah. Syukur-syukur saya lah itu jumpa sudah selesai saya punya positif. Kalau enggak masih positif, kamu punya. Ini adalah sedikit lah. Saya rasa sudah melebihi sudah ni masa ni. Sedikitlah sebelum saya menutupkan. Ini adalah majlis penyerahan bayaran zakat perniagaan, kemudian zakat sana sini. Ini kita inilah yang masuk dalam news. Ini bekerjasama dengan NGO. Kami juga ada memberikan sumbangan untuk bantuan bakul makanan ya kepada sahabat. Saya yakin dan percaya benda ni telah dilaksanakan. Kalaupun belum laksanakan semuanya, bolehlah secara berperingkat lah kan. Kita bantu mana sahabat-sahabat kita yang memerlukan bakul makanan, kita bagi bantuan lah. Seperti yang dinyatakan tadi oleh Biro Kebajikan ada memberikan bantuan atau sumbangan kepada sahabat-sahabat kita yang ditimpa musibah. Macam yang di Penampang tu, dia Kampung Maang, kampung apa tadi tu? Sugut. Sugut Ustaz, Sugut. Yang Puan Alina kah? Kampung Maang. Kampung Maang. So, difahamkan rumah dia musnah kah atau macam mana? Iya Ustaz, ada gambar dia sudah saya war-warkan di grup juga. Boleh share sama saya nanti gambar rumah dia apa macam mana. Dan sekarang Puan Elina ada di mana? Ada dia dalam kelas sekarang Ustaz. Maaf, ya, ada dia dalam kelas sekarang. Oh. Iya. Ada dia. Oh, okey. Mudah-mudahan apalah sabar. InsyaAllah kami hari tu kami mau pergi ke tempat dia tapi hujan lebat jadi ndak juga kami berani. Takut juga kami kan. Mau menempuh ke sana banjir lagi. Itu saya tengok balik-balik juga banjir di itu. Mau jalan pergi Tambunan. Ni mau jalan pergi Tambunan berarti kan? Kampung Maang. Jalan menuju pergi Lokawi Ustaz. Oh, menuju pergi Lokawi. Iya. Oh, ni Puan Alina. Puan yang WhatsApp saya tu kan? Puan ada WhatsApp saya bahkan? Tidak. Macam ada Puan WhatsApp mohon bantuan. Oh, iya kah? Puan punya nombor 01 6347417. Oh, itu apa? Sepupu saya. Oh, sepupu kita. Ya. Bukan kita. Iya. Oh. Itu yang kami mau pergi sebelah sana tapi tidak tahu juga nantilah kami kalau boleh nanti Puan Puan boleh minta nombor saya, lepas tu share lokasi tempat Puan lah, nanti kami cuba pergi pantau sana. Dan tanah di sana tu macam mana? Tanah milik Puan kah atau macam mana? Tanah resort, maksudnya tanah kampung. Oh, reserve kampung. Iya. Oh. Iyalah, nanti kami cuba tengoklah macam mana apa yang perlu kita bantu kan. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, seterusnya ini kerjasama ialah kita lakukan dengan NGOs, dengan sahabat pun ada juga tapi tidak ada gambarnya. Sahabat dah kena bagi. Seterusnya ini kepada wanita usia. Kita juga bagi sumbangan kepada rumah anak yatim, kepada bantuan sekolah agama rakyat, kemudian kepada mahasiswa pelajar di IPTA, IPTS, ini tidak pernah kita tinggalkanlah.
dan juga bantuan kebakaran. Nanti bantuan tanah runtuh tu kami tengah mendapatkan maklumat lah. Macam di Kampung Kepungit sudah kami pergi. Kemudian yang di sini lagi lah yang baru ni kami belum sempat, kami baru mendapatkan dia punya senarai nama mangsa yang terlibat lah. Okey, jadi sebelum saya mengakhiri ini perlu kita ketahui bahawasanya harta kita itu merupakan amanah Allah kepada manusia untuk dikembangkan dan merupakan ujian Allah terhadap hamba-hambanya supaya membelanjakan harta ini ke jalan Allah yang diridai, ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu dengan harta manusia boleh hidup bahagia dan dengan harta juga manusia akan lupa daratan. Malah dengan harta juga manusia boleh menjadi hamba kepada orang lain. Jadi renung-renungkan, fikir-fikirkan. Kita ambil yang baik, ambil mana yang baik, kemudian tinggalkan mana yang tidak baik. Nah, saya ini hanya manusia biasa, tidak lebih, hanya sebatas menyampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu adalah daripada kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi